الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa. Sementara kita nantikan solat fardu Isya, kita akan teruskan lagi pengajian hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ini kita akan bicarakan lagi tentang Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi sebagai bab ma jaa fi kuhli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan tentang celak mata yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum ni kita telah pun mempelajari tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minyak rambut yang digunakan oleh baginda. Kita telah bicarakan tentang uban yang ada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita ceritakan tentang salah satu perkara, salah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memakai celak, dan boleh nampak celak itu di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan pelajari pada malam ini insya-Allah menjawab beberapa persoalan. Kalau orang tanya kepada kita, adakah memakai celak itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita pakai kan, boleh tak kita kata saya pakai celak ni kerana itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik.
Dan sekiranya bercelak itu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kita nak bercelak guna apa? Adakah celak-celak yang ada di pasaran tu ataupun celak yang khusus sebagaimana yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila mana kita tahu bahawa baginda memakai celak, kita nak juga mengamalkannya. Tapi bilakah masa yang sesuai, yang paling elok kita memakai celak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi itulah di antara persoalan-persoalan yang kita akan jawab menerusi bab ini insya-Allah, yang dinamakan sebagai bab maja'a fi kuhli. Kuhli itu celak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hadis ini akan membicarakan tentang celak yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau persoalannya adakah memakai celak itu sunnah baginda? Ya, ya. Bahkan bukan sekadar sunnah daripada sudut amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada kita untuk bercelak. Kenapa kena bercelak? Maka kita akan ada dalam hadis-hadis yang kita akan pelajari pada malam ini, akan membicarakan tentang faedah-faedah tersebut. Baik, saya mulakan dengan hadis yang pertama lah dalam bab ini, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yunbitu asy-sya'r. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Ibnu Abbas anaknya Abbas, namanya Abdul Ibnu Abbas, dan Abbas itu pula namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib merupakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ithmid, bercelaklah kalian dengan batu ithmid. Dan batu ithmid ini adalah batu yang berwarna hitam, yang memang digunakan khusus untuk membuat celak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau contohlah kita pergi ke Mekah, ke Madinah nak cari celak, lalu kita tanya celak daripada ithmid, batu hitam yang memang digunakan untuk membuat celak. Fa innahu yajlul basar. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bercelaklah kalian? Kalian hendaklah bercelak. Itu seolah-olah satu seruan, satu perintah kepada kita supaya kita bercelak. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu hikmahnya, yajlul basar, dia akan terangkan penglihatan kamu. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk bercelak sebagai salah satu cara untuk kita mencerahkan penglihatan kita. Kerana penglihatan tu penting tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nak membaca, nak melihat, nak berjalan, kan, menggunakan penglihatan, ya. Wa yunbitu asy-sya'r, dan dia juga menumbuhkan bulu mata. Supaya dengan bulu mata yang tumbuh itu, yang panjang tu, dia dapat memelihara mata kita daripada habuk dan sebagainya. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada kita untuk bercelak. Jadi bercelak itu merupakan rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak. Saya pun nak bercelak juga. Bercelak dengan apa? Saya nak carilah celak daripada batu ithmid, ya. Tapi cara nak memakainya macam mana pula? Macam mana nak pakai celak? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah alaihi wasallam memiliki peralatan celak, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan memakai celak itu pada waktu malam. Disebutkan kulla lailatin, pada tiap-tiap malam.
Jadi ini juga menunjukkan bahawa waktu untuk bercelak itu adalah pada waktu malam. Waktu malam tu macam sekarang ke? Oh bukan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Waktunya adalah indan naum. Sebelum kita tidur, maka pakailah celak dulu. Baik. Kemudian apa lagi? Thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. 3 kali di sini. Di sini tu di mana? Di mata kanan 3 kali dan juga 3 kali di mata kiri. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dah lengkap dah. Ya, kita nak bercelak dah tahu dah caranya. Bilakah masanya? Waktu malam sebelum tidur. Ya. Nanti akan dijelaskan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kenapa malam dan kenapa bukan siang. Kemudian kalau kita dah pakai waktu malam itu pula, adakah waktu malam yang awal-awal malam seperti maghrib, macam isyak ni kejap lagi? Tak, tetapi sebelum kita tidur. Kemudian berapa kali kita nak pakai? Kita akan meletakkan dia 3 kali pada mata kita sebelah kanan dan 3 kali lagi pada mata sebelah kiri. Tapi belum habis lagi lah, ada lanjutan lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi saya bacakan hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmid thalathatan fi kulli ain. Dan daripada waqala Yazid bin Harun fi hadithihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha indan naumi thalathan fi kulli ain. Baik. Jadi daripada kedua-kedua hadis ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak. Bercelak itu satu. Yang kedua bila? Qabla ayyanam, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Dengan apa? Bil ithmid, dengan batu ithmid. Berapa kali? Thalathan fi kulli ain, 3 kali bagi setiap mata. Mata kanan 3 kali, mata kiri pun 3 kali. Manakala hadis daripada Yazid bin Harun, dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai alat celak, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan bercelak sebelum tidur 3 kali bagi setiap mata. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi penerangan-penerangan ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa daripada hadis yang pertama tadi, fa innahu yajlul basar ya, sesungguhnya dengan memakai celak itu dia akan mencerahkan pandangan mata kita. Kerana dia akan menjadikan mata itu lebih sihat dan lebih bersih, dan itu akan membantu mata kita untuk melihat dengan lebih jelas. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan selain daripada itu, selain daripada cara baginda sallallahu alaihi wasallam memakai celak sebanyak 3 kali di sebelah mata kanan dan 3 kali di sebelah mata kiri, ada juga anjuran bahawa hendaklah kalian memakai celak itu secara witir. Witir ni secara ganjil. Jadi para ulama menjelaskan ya, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan ganjil. Dikatakan dia ada 2 maksud. Maksud yang pertama, ganjil itu dah tentulah nombor 1, 3, 5, 7. Kalau 2, 4, 6, 8 tu nombor ataupun angka genap. Baik. Jadi memahami ganjil itu bagaimana? Kerana terdapat satu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tahala ahadukum falyaktahil witra. Apabila kalian hendak bercelak, maka hendaklah kalian bercelak dengan angka yang ganjil. Jadi daripada hadis inilah ada 2 pandangan. Apa yang dimaksudkan dengan ganjil? Maka pandangan yang pertama, sebagaimana yang kita katakan tadi,
mata kanan 3 kali. 3 kali tu ganjil lah. Kemudian mata kiri pun 3 kali. Maka jadilah ganjil. Ganjil dengan ganjil. Tetapi ada juga pandangan yang lain mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cara yang lain adalah Rasulullah SAW bila bercelak, baginda akan meletakkan celak itu pada mata kanan yang pertama, satu. Kemudian yang kedua diletakkan pada mata kiri. Kemudian yang ketiga diletakkan pada mata kanan. Kemudian yang keempat diletakkan pada mata kiri. Dan yang kelima, baginda meletakkan celak pada mata kanan. Dah selesai. Jadi itu bermakna, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda telah menunjukkan cara kepada kita memakai celak dengan angka yang ganjil macam mana. Sama ada 3 sebelah kanan ataupun 3 sebelah kiri, ganjil dengan ganjil, ataupun pertama kanan, kedua kiri. Yajlul basar wa yumbitu syar. Sama seperti hadis tadi, bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bercelak bil ithmid, dengan batu ithmid, indan naum, sebelum tidur. Fa innahu yajlul basar, kerana sesungguhnya dengan bercelak sebelum tidur itu akan mencerahkan penglihatan, wa yumbitu syar, dan akan menumbuhkan bulu mata. Baik, sekarang ni kita bahaskan pula, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa sebelum tidur? Kenapa bukan siang-siang hari? Kerana disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apabila kita memakai celak, kemudian kita tidur, maka yang celak tadi tu dia akan bercantum dengan air mata kita, air mata yang ada dekat mata ni. Kemudian dia akan menjadikan proses tu lah proses pembersihan mata. Proses pembersihan mata, maka itulah yang akan menyebabkan mata kita akan lebih cerah, insya-Allah akan lebih cerah, berbanding, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana kita memakainya pada waktu siang. Ya, maksud bila kita pakai waktu siang tu, mata kita berkelip, maka yang celak tadi tu dia takkan blend, ataupun dia kurang blend dengan air mata kita. Jadi proses pembersihan itu tidaklah seperti mana bila kita hendak tidur. Baik. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua terakhir disebutkan, inna khaira akhalikum al-ithmid yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Hampir-hampir sama sahaja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik celak, kalian bercelak dengan batu ithmid, kerana sesungguhnya ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada hadis yang terakhir, hadis yang hampir-hampir sama sahaja, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama saja maksudnya, hendak celak dengan ithmid kerana sesungguhnya ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kesimpulan yang boleh kita pelajari adalah memakai celak itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalau kita boleh memilih, kita dapat memilih, maka hendaklah kita memilih untuk bercelak dengan batu ithmid, iaitu sejenis batu berwarna hitam lembut daripada Asfahan, yang memang ma'ruf, yang memang terkenal dan kebiasaannya digunakan untuk berbuat celak, ya. Jadi kalau kita nak memakai celak, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, berdasarkan kepada hadis-hadis sebelum ini, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada waktu malam, dan waktunya adalah sebelum tidur, ya.
Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan sekadar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan anjuran baginda, kata-kata baginda itu sendiri menyeru kepada kita untuk memakai celak pada waktu malam sebelum tidur. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita mula-mula berlatih-berlatih, belajar-belajar untuk memakai celak pada waktu malam, orang tanya pula, kenapa pakai waktu malam saja, tak pakai pula waktu siang? Maka adalah jawapan-jawapan yang kita kena sediakan. Apa dia? Yang pertama, ia selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya, kita kenapa kamu malam-malam baru nak pakai celak? Jawapan senang saja ya. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pakai malam sebelum tidur, saya pun pakailah waktu yang sama. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ia lebih bermanfaat kerana celak yang digunakan dapat bercampur dengan mata tanpa pergerakan. Berbeza dengan waktu siang di mana mata gerak-gerak-gerak, kelip-kelip-kelip. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memakainya sebelum tidur itu lebih selamat kerana kurangnya pergerakan mata. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga beberapa perkara tentang kelebihan ya. Selain daripada kita katakan bahawa faedahnya mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya lebih selamat dipakai pada waktu malam. Orang tanya kepada kita, ya, sebelum ni tak pernah nampak pula kamu pakai celak, sekarang tiba-tiba pakai celak kan? Sebab kita baru belajar hadis ni kan. Maka kita katakan di antara fadilat, kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sihatkan mata, dia akan jelaskan pandangan mata kita, dia akan keluarkan kotoran daripada mata. Bahkan dia boleh jadi juga sebagai perhiasan dan menumbuhkan bulu mata. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lelaki dan wanita ada tak hukum yang khusus ya? Lelaki saja yang boleh pakai ke, wanita saja boleh pakai ke? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama sekali, bila kita nak memakai celak itu, kita kena tahu, kita kena tetapkan dahulu apa matlamatnya kita memakai celak tu. Maka kita niatkan yang pertama adalah untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang katalah pakai celak tu tak ada apa-apa, sama je. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, asalkan ia perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda pun telah menjelaskan fadilatnya, maka kita lakukannya. Jadi tujuan memakai celak itu adalah dari sudut kesihatan dan juga perhiasan. Jadi bagi lelaki, untuk memakai celak atas dasar kesihatan harus. Bahkan untuk perhiasan juga harus ya. Jadi bagi wanita juga harus untuk kesihatan ya, tetapi untuk perhiasan hukumnya sama seperti memakai inai. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita pula bercelak ya, kerana orang yang bercelak ni boleh jadi dia bukan memakai untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dia nak pergi konsert ke, lepas dia hitamkan mata dia kan. Adakah perkara itu diharuskan ya? Jadi kalau dia memakai celak itu dengan tujuan itu supaya nampak seperti artis-artis barat ya. Kalau macam nampak biasa pakai cat ni, tak ada celak ni, tak elok lah kan. Tak nampak hebat ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena tengok pada satu hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia celak tu bukan sebab nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia nak meniru-niru ya artis-artis barat, artis-artis black metal contohnya, maka mereka termasuklah dalam golongan itu. Maka kalau memakai dengan tujuan itu tidak diharuskan. Baik.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya beberapa hadis yang dapat kita pelajari daripada bab ini, iaitu bab celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pula dalam bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah bab ma jaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bab yang membicarakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini nanti kita akan belajar apakah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam pakai daripada sudut pakaian baginda, jenis apa, ya. Sebab kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita pergi negara Arab kan, lalu kita mendapati orang-orang Arab tu pakai jubah ataupun dalam bahasa Arabnya qamis, ya, qamis, ya. Jadi kita menyangka bahawa itulah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang baginda memakai qamis, tetapi itu bukanlah satu-satunya pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda juga memakai pakaian yang macam kain ihram. Maksudnya dua helai kain, di bawah satu dan di atas juga ada satu. Yang di atas tu dinamakan rida, ya, tutup bahagian badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada satu lagi namanya izar, ya, izar tu adalah kain di bahagian bawah pula. Jadi itulah di antara yang akan kita pelajari. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam bab ini juga kita akan belajar tentang warna. Warna yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pakaian baginda, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar beberapa perkara secara mukaddimah terlebih dahulu. Disebutkan daripada kitab ini bahawa bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjelaskan beberapa perkara seperti berikut. Pertama adalah sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam mana, wa anwa'uhu, dan jenis-jenisnya bagaimana, dan alwanuhu, dan warna-warnanya juga bagaimana. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, ada sedikit mukaddimah, ya, daripada kitab yang ada di sisi saya. Disebutkan bahawa memakai pakaian itu, ya, apa-apa jenis pakaian itu, asal hukumnya adalah harus, ya. Nak pakai pakaian apa tu harus saja, ya. Contoh, kita tak bolehlah kata tuan-tuan dan puan dirahmati Allah bahawa memakai jubah itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada jubah bukan sunnah. Tak bolehlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana memakai pakaian hukum asalnya adalah dia harus, ya, harus saja, ya. Maka seseorang itu dia boleh memakai apa yang dia suka selagi mana tidak ada larangan daripada syarak. Maksudnya macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dia boleh pakai pakaian apa yang dia suka, pakai yang sesuai di negara kita, pakai baju Melayu, pakai seluar, pakai samping ke, ya, pakai kain ke, itu semuanya harus selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Apakah contoh bertentangan dengan syarak? Contohnya dia pakai seluar, tapi seluar itu tidak menutup aurat, ya. Ataupun dia pakai baju, tapi baju itu sangat jarang, itu bertentangan dengan syarak. Maka pakaian yang macam itu tidak harus dipakai. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam etika pemakaian, ya, ada satu hadis di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'tuka ithnatan, ya.
Dikatakan bahawa makanlah, ya, makan apa yang kamu suka. Maksudnya bukanlah maksudnya makan apa saja yang kamu suka tu, tak. Maksudnya makanlah apa yang dihalalkan oleh syarak, ya. Yang boleh makan tu, yang harus makan, yang halal makan, kamu makan saja. Dan pakailah apa saja, ya. Pakailah apa-apa saja selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak, ya. Dan ada dua perkara yang mesti dielakkan adalah sarafun au makhilah. Dua perkara ini hendaklah dielakkan, iaitu berlebih-lebihan, ya. Dalam etika makan dan etika pemakaian, janganlah berlebih-lebihan, dan janganlah yang menampakkan berlainan daripada orang yang lain, ya, ataupun yang boleh mendatangkan perasaan sombong dalam diri kita. Jadi contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita memakai pakaian yang sangat menonjol. Ya, sangat menonjol maksudnya orang lain daripada orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, elakkanlah daripada memakai pakaian yang bila kita pakai itu kita rasa gah, kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain, hingga kan perasaan itu menyebabkan kita rasa sombong, rasa berlagak dengan orang lain. Maka itulah etika pemakaian yang disebutkan di dalam muqaddimah bab ini. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa? Ummu Salamah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang disebutkan daripada hadis ini? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ya. Ya. Disebutkan daripada Ummu Salamah, beliau berkata, sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Al-qamis tu jubah. Kalau kita bahasa kita jubah lah. Tapi jubah, kenapa tak disebutkan jubah? So jubah tu dia ada maksud lain, ya. Jubah ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan jubah di sana, dia adalah pakaian yang terbelah di hadapan. Kalau imam besar, imam masjid negeri ke contohnya, yang dipakai tu ada butang tu, ya. Maksud kalau dilepaskan butang tu dia terbuka, terbelah macam tu, itu jubah. Ya, itu jubah. Tapi kalau yang kita dipakai sarung terus tu, itu nama dia qamis. Qamis, ya. Jadi itu adalah di antara pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga kenapa itu pakaian yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka, ya. Kenapa itu pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu disebutkan beberapa sebab. Yang pertama, li'annahu sahlun fi labsi, ya. Kerana ia merupakan yang senang libas, senang nak memakainya, nak menyarungkannya tu zam sekali je. Ya, sebenarnya bukan untuk lelaki saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kadang-kadang kalau wanita di rumah kan, tiba-tiba ada tetamu datang, maka ambil jubah terus sarungkan saja, senang kan. Kemudian juga disebutkan untuk menanggalkannya pun senang juga. Bila dah pakai itu senang, nak tanggal pun sekali saja pun senang, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau nak membayangkannya, pakaian lain tu susah sangat ke? Taklah kata pakaian lain tu susah. Cuba kalau contohnya memakai izar, pakai yang kain kan, pakai kain. Kalau kita bayangkan izar tu seperti kain bawah yang kita pakai untuk ihram tu kan. Kan kita kena lipat-lipat dia, kita kena gulung dia, lepas tu cari pula pakaian nak sarung dekat atas. Tapi kalau jubah ataupun qamis tadi tu sarung sekali je, senang kan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan juga murihun fit taharruk, ya. Kita ni nak jalan tu senang bila pakai qamis, ya. Kita nak berjalan, langkah kita tu mudah. Kan berbeza dengan orang yang memakai kain sarung, kan jalan tu agak terhad, ya.
Jadi memakai jubah tu dia mudah untuk pergerakan. Jadi itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai pakaian qamis. Baik. Hadis yang berikutnya juga daripada Ummu Salamah, hadis yang hampir sama. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, ya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Hadis yang berikutnya juga daripada Ummu Salamah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhul qamis, ya. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakai qamis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada malam ini. Yang pertama adalah bab memakai celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun kita bicarakan tentang tata caranya. Kemudian bab yang kedua kita pelajari adalah bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba dapat kita lihat beberapa hadis saja, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah tentang pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan lagi beberapa jenis pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis-jenisnya, warna-warnanya dan etika pemakaian yang lain, seperti mana yang akan disebutkan tentang isbal, iaitu melabuhkan pakaian melebihi daripada buku lali. Jadi itu insya-Allah kita akan bahaskan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita akhiri kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.